Assalamualaikum dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua anak murid cikgu yang sedang menonton video pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, hari ini kita nak belajar kemahiran menulis. Jadi apa yang perlu anak murid cikgu sediakan? Mestilah pensel lah sebab kita nak menulis. Ada juga buku teks dan juga buku aktiviti. Baiklah, hari ini kita nak belajar menulis iaitu menjawab soalan bertumpu. Okey, macam mana soalan bertumpu? Kejap lagi kita akan tengok. Okey. Jadi cikgu nak murid cikgu buka buku teks muka surat 120 ataupun 120. Okey. Kalau dah buka mestilah anak murid semua dapat tengok apa yang cikgu sedang tunjuk sekarang. Okey, sebelum kita membaca petikan dalam muka surat ini, kita tengok dahulu apakah soalan-soalan yang ditanya. Okey, kat sini ada 4 iaitu apa, kedua di mana, apa, di mana, bila dan juga berapa. Cikgu dah terangkan sebelum ni apakah itu apa. Apa contohnya apa yang dilakukan, perkara apa. Di mana untuk tempat, bila untuk waktu. Okey, berapa jumlah, berapa contohnya 1, 2, 3, itu semua berapa. Okey, jom kita baca dahulu petikan bersama-sama. Kolam ikan Indira. Ini rumah Indira. Di rumah Indira ada kolam ikan. Kolam ikan di rumahnya besar. Itu untuk apa? Kolam ikan Indira terletak di belakang rumah. Kolam ikannya sentiasa bersih. Ayah Indira membersihkan kolam pada waktu petang. Kolam perlu dibersihkan agar tidak berbau busuk. Indira membela 10 ekor ikan koi. Ikan itu cantik dan berwarna-warni. Indira rajin memberi ikan makan. Okey, itu cikgu baca sepenuhnya cerita kolam ikan Indira. Okey, jadi berdasarkan apa yang kita baca, kita perlu jawab soalan. Okey, soalan yang diberi ada 4 soalan. Jom kita baca satu persatu soalan yang diberi. Okey, soalan yang pertama, apakah? Jadi apakah untuk perenggan yang pertama? Apakah yang ada di rumah Indira? Jadi kita kena jawab apa? Kita cari dululah. Kita cari dan kita gariskan. Jadi cikgu dah gariskan. Jadi kita perlu jawab, apakah yang ada di rumah Indira? Rumah Indira ada kolam ikan. Okey, untuk soalan kedua, di manakah kolam ikan Indira? Jadi kita baca untuk di mana berada di perenggan yang kedua. Dan cikgu dah gariskan iaitu kata kunci yang diberi. Jadi kita jawab, kolam ikan Indira terletak di belakang rumah. Macam tu je, senang je. Nak jawab soalan ni senang saja. Yang penting kita kena cari kata kunci je. Okey, kita baca soalan yang ketiga. Bilakah ayah Indira membersihkan kolam ikan? Okey, untuk perenggan yang ketiga dikata bila. Jadi kita gariskan dan kita jawab. Kita dah jumpa kata kunci dia, pada waktu petang. Jadi kita kena jawab ayat yang penuh. Ayah Indira membersihkan kolam ikan pada waktu petang. Macam tu nak jawab. Seterusnya kita tengok soalan yang keempat. Berapa ekorkah ikan yang dibela oleh Indira? Jadi soalan berapa ni mesti berkait dengan nombor.
Okey, sebab berapa? Berapa harga baju kamu? RM10 contohnya. Jadi cikgu gariskan kata kuncinya membela 10 ekor ikan. Jadi kita jawab, berapa ekorkah ikan yang dibela oleh Indira? Kita jawab, Indira membela 10 ekor ikan. Macam itu sahaja. Okey. Cikgu rasa kamu dah dapat gambaran macam mana nak menjawab soalan berdasarkan menjawab soalan. Kita teruskan dengan buku aktiviti muka surat 45. Okey, jadi semua buka buku aktiviti muka surat 45. Jom kita jawab soalan berdasarkan gambar dan juga berdasarkan soalan yang diberi. Rumah bersih keluarga ceria. Dekat sini dia ada 5 kata kunci soalan, iaitu apa, di mana, apa, di mana, siapa, bila, mengapa. Jadi mengapa ni sebab. Kalau sebab ni kita perlu fikir sikit. Okey. Kita baca soalan yang pertama. Apakah yang dilakukan oleh Amir? Bila ada apakah, kita tengok gambar yang dia ada tulis apa. Ni ditulis apa boleh nampak dekat sini. Jadi awak tengok Amir tengah buat apa? Amir dia tengah lap cermin. Jadi ayat penuh yang kita boleh tulis, Amir sedang mengelap cermin. Cermin apa? Awak boleh tengok betul-betul. Ni cermin, bukan cermin pintu ni. Sebab ada macam laci kan. Jadi cermin almari. Amir sedang mengelap cermin almari. Jangan lupa pada permulaan ayat perlu ditulis huruf besar dan juga di akhir ayat perlu diletakkan noktah ataupun titik. Okey, soalan yang kedua. Bila? Jadi bila awak baca dekat, awak tengok dekat gambar yang dia tulis bila. Bilakah abang mencuci akuarium? Awak boleh tengok dalam gambar tu dia ada tulis, dia bulatkan dekat Sabtu. Dia bulatkan nombor 6, maksudnya hari Sabtu lah. Jadi kita kena jawab, abang mencuci akuarium pada hari Sabtu. Jadi jangan lupa permulaan ayat perlulah huruf besar dan juga di akhir ayat perlu diletakkan titik ataupun noktah. Dan juga oleh kerana Sabtu ini ialah kata nama khas, huruf S perlu ditulis dengan huruf besar, iaitu hari tak perlu, hari huruf H huruf kecil, Sabtu. S tu kena huruf besar sebab kata nama khas untuk hari. Okey, soalan yang ketiga. Siapakah yang menanam pokok bunga? Tengok untuk gambar siapa yang tanam pokok bunga ni, mestilah ibu dia kan, sebab ni keluarga ya. Rumah bersih keluarga ceria. Jadi siapakah yang menanam pokok bunga? Cikgu jawab, kita jawab, ibu yang menanam pokok bunga. Tengok cikgu tulis permulaan ayat I huruf besar. Okey, ibu yang menanam pokok bunga. Okey, soalan yang keempat. Di manakah ayah menanam sampah? Untuk soalan di mana ya, di mana. Jadi kita kena jawab, ayah menanam sampah. Kalau awak tengok gambar ni macam di belakang rumah kan. Takkan orang tanam sampah di depan rumah. Mestilah belakang rumah. Ayah menanam sampah di belakang rumah. Okey. Jangan lupa permulaan ayat huruf besar, A huruf besar, dan di akhir ayat perlu diletakkan titik ataupun tanda noktah. Okey, soalan yang kelima. Mengapakah rumah perlu bersih? Ini soalan, ini dia lebih soalan terbuka sikit. Jadi ada jawapan yang sesuai kita boleh terima. Cikgu, kita jawab, rumah perlu bersih supaya keluarga bahagia. Untuk soalan mengapa, biasanya kita kena letakkan supaya.
Sebab dia mengapa, dia nak sebab dia. Jadi supaya. Rumah perlu bersih supaya keluarga ceria ataupun keluarga bahagia. Rumah perlu bersih agar. Agar pun boleh, tapi cikgu nak latih kamu gunakan supaya dahulu. Nanti bila kamu dah besar sikit, kita baru gunakan perkataan-perkataan yang sesuai lah. Okey, rumah perlu bersih supaya keluarga bahagia. Okey. Dan jangan lupa letakkan tanda noktah ataupun titik di akhir ayat. Okey, itu sahaja tugasan kita pada hari ini. Cikgu harap awak dapat selesaikan tugasan dengan betul dan sebaiknya. Sebab cikgu dah bagi panduan ni untuk kamu jawab. Jadi, sekian, terima kasih.